saya nak ambil upah ni, saya cuti kerja 2 hari, saya urus turun naik pejabat dan sebagainya, minyak tu dan sebagainya, saya nak ambil upah dalam 300. Boleh? Okay. Yang mana sabarlah. Jangan upah mahal daripada harta pasal baru tak jadilah. Boleh. Sebab Sulaiman Al-Qalam pun urus dan ambil upah. Maknanya boleh ambil daripada harta tu, bukan poket, waris. Itu maksudnya. Jangan kita, Abang Long pandai-pandai sangat suruh orang urus, Abang Long bayar duit Abang Long lah. Abang Long kena jawab, saya urus bukan harta saya. Saya urus harta pusaka, maka masing-masing tanggunglah. Sebab masing-masing tak nak urus. Itu maksudnya. Okay? Ini tak kita, Abang Long nak urus, Abang Long ambil duit. Kan dapat nanti sama, banyak dia kan? 2 orang. Kacilah. Dia nak tunggu dapat bersih je. Kerja tak nak buat. Itu maksudnya. Okey. Jadi boleh diambil kan? On the spot. Kalau begitu cuma ingatlah. Okey. Kan kita pun buat kebahagiaan. Boleh contoh tu, kita ada suami kita ada mak, ada ayah, ada anak-anak, kita pun ambil bahagian kita. Sebanyak 144,000 KWSP, kita boleh tu ambil 18,000 bahagian kita. Secara faraid tak perlu tanya orang. Yang nak kita tanya orang nak ambil lebih daripada hak kita. Duit dah hantarkan kita ni. Kita pun ambil 18,000 kan senang. Bahagi terus makan kan, senang je rasa hati kan. Taklah rasa tertekan. Anak kecil-kecil ni siapa nak tanggung. Tak tekan. Sebab anak-anak pun boleh terus ambil. Belilah susu pamper dia. Tak pakai duit ni. Sebab ibu tak wajib tanggung. Dah ada duit anak-anak, anak-anak yang pakai. Kalau anak-anak tak ada duit, atuk ni yang tanggung, bukan ni. Baik, itulah tu dapat tu. Isteri simpan je. Okay? Itu maksudnya. Kalau ada anak-anak dah, kita pakai harta anak-anak, bukan harta isteri tu. Jadi harta tu ada di tangan kita. Gunalah mengikut pecahan ini. Kan senang. Buka akaun bank anak kita sulung, akaun bank anak kita ini. Masuk jumlah-jumlah ini. Ikut keadaan kebahagiaan. Ada duit sebanyak 1 juta, bagilah. Kata tak boleh 4 lagi 1 juta. Satu bersama apa-apa, bagilah bahagia ni. Tahulah jumlah. Itu maksudnya. Okey, jelas. Jadi boleh nampak. Jadi ingat buat KWSP dikatakan pusaka, bayaran imbuhan KWSP bagi khairat kematian 3,000 tak kira jumlah ada banyak mana dalam KWSP. Maka siapa jadi pencarum KWSP, tak kira lah jumlah caruman dia ada banyak mana, apabila berlaku kematian, tunjuk sijil kematian, KWSP akan bayar 3,000. 3,000 ini bukan harta pusaka. Ini khairat kematian. Okay. Khairat kematian tu pula lah kita buat majlis ke, nak bagi anak-anak ke. Sebab khairat ni untuk membantu meringankan beban keluarga. Siapa? Keluarga. Anfusakum wa ahlikum nar. Itu keluarga. Maknanya siapa di bawah tanggungan orang yang meninggal, di bawah jagaan orang yang meninggal. Itu saja keluarga. Pak saudara dah tak ditanggung oleh orang yang meninggal, tak termasuk nak beri. Kalau nak beri juga terpulang. Itu maksudnya. Jadi tak perlu tuntut lah. Okey, yang pak saudara tadi sebab dia dah tanggungan sendiri. Tidak habis pak saudara berdatang tuntut, nampak dapat 3,000 kan, contoh. Walaupun pak saudara itu dapat pusaka, kerana kita tinggal anak perempuan, maka pak saudara sendiri dapat lah. Pak saudara adik-beradik sendiri, pak saudara anak-anak kita dapatlah pusaka. Tapi kalau bukan pusaka dia tak dapat, sebab dia bukan tanggungan mati. Itu beza kalau kita jadikan pusaka. Okey. Jadi itu KWSP dia panggil wang apa ni, dan sekarang ni dalam pindaan 2015 KWSP kan bincang dalam Dewan sedang ingat sekarang nak bincang nak pindah Akta KWSP 1911 nak pindah kepada tuan pindaan tahun 2015 Akta KWSP. Okey. Kepada yang patuh syariah nak beri 2 pilihan. Bagi yang nak cara patuh syariah dan tak, terpulanglah satu lagi tu. Kan? Ini berarti bahawa yang sekarang ini tidak patuh. Itu saja. Kita keluar zakat pula tu. Kena asing wang tak patuh syariah. Sebab wang tak patuh syariah tak wajib zakat. Yang wajib zakat yang patuh syariah. Dari segi yang tersirat kalau kita nampak, cuma tak lain lah. Apabila nak dipindah, maknanya yang sedang berlangsung sekarang hanya ada satu window. Macam bank lah kan, ada 2 window, Islamic banking dengan non-Islamic banking. Pilih lah mana tak, dah ada 2 window, pada kita nak pilih. Tapi apabila kita pilih yang non-Islamic, maka yang pertambahan itu tidak dianggap patuh syariah. Yang kita simpan patuh hak kita lah. Okay?
Begitulah KWSP. Setahun dia bayar 6% lebih. 6%. Hak kita simpan tu tak ada masalah. Hak tambahan 6%. Bayangkan tahun itu wang kita ada 100,000, 6% banyak mana? 6,000. 6,000 itu adakah patuh syariah semua? Ada setengah mengatakan 70% daripadanya tak patuh syariah. Dari 6,000 bahagilah dengan 70% daripada 6,000 itu bukan wang patuh syariah, serah Baitul Mal ataupun buat apa-apa jalan raya berlopak dan sebagainya untuk kegunaan awam. Itu maksudnya. Semua buat gitu jalan raya kita lah okey. Dia ada buat tak patuh syariah, jalan kat taman aku ni berlubang-lubang lah. Bila ada masalah. Okey. Tapi kalau kita tak pandai urus, takut gelap mata, berjelebu nampak duit itu, kita pun serah kepada Baitul Mal lah biar dia urus. Itu maksudnya. 70%. Bagi orang yang warak, dia akan ambil 70%. Maknanya tolaklah 6,000, 70% daripada 6,000 kurang, baki tu hak kita. Sebab pelaburan KWSP dikatakan, saya tak tahu ni kan, mungkin begitu. Okey. Pelaburan yang ni mungkin patuh syariah 30, yang itu tak ada masalah ambil. Yang tak patuh sahaja. Bagi orang yang warak mungkin pakai situ tinggi. Ada yang mengatakan 52% yang tak patuh, 48% yang patuh. Kerana syarikat-syarikat yang dilaburkan walaupun tidak tersenarai di bawah SC, di bawah pematuhan syariah, tapi tidak semestinya tak patuh. Macam kita beli makanan tak ada logo halal, tapi tak semestinya tidak halal. Jadi dia kurung sikit kepada 52, itu kita lah. Itu maksudnya. Jadi nak pakai mana terpulang. Tapi dia akan berlonggak. Tahun ini dah 6%. 6% yang campur dengan modal asal. Bila tu ada sipil, ada itu kena buat kursus lain. Sebab kita nak keluar zakat mesti keluar yang patuh syariah. Takkan menang judi keluar zakat. Soalan itulah. Yang tak patuh syariah, yang dia dekatnya kita. Kita nak sebab kita nak tanya kita keluar zakat tak? Hak tu dulu kita tanya zakat. Hak dekatnya tu lah apa dia. Itu maksudnya sebelum keluar zakat tu, harta mana nak keluar ni? Yang patuh syariah. KWSP, Fatwa Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan, keluar zakat apabila dapat tu keluar zakat, dia harta mustafad. Fatwa kebangsaan tu, okey? Dia harta mustafad, harta yang dapat berlonggok secara terus keluar zakat, tak payah tunggu setahun. Fatwa tahun 80-an kena tunggu setahun, pindaan tahun 2002 baru ni, 2002 fatwa yang agak baru, meminda yang 84-85 yang mengatakan kena bayar tak payah tunggu tahun. Cukup hisap lah. Okey, fatwa tu lah. Okey, kalau kita akur lah fatwa nak selamat ni kita. Okey. Okey, tiga ni. Jadi tam dah cara ni. Contoh, kalau seorang mati tinggal 5 orang anak lelaki, waris lain tak ada waris lain tak dapat, berapa masalah? Tak ada pecahan ni. 5 orang anak lelaki, berapa masalah? 5 lah bilang kepala ni. Kan seorang mati meninggalkan 3 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan, waris lain tak ada, maka lelaki dan perempuan dapat asabah bil ghairihi atau bil ghairi. Asabah bil ghairi. Okey, asabah bil ghairi kan? Okey, dapat bahagian asabah. Jadi berapa? Tak masalah, tak ada nombor. Jadi anak lelaki ada berapa orang? 3 kali 2 6. Campur anak perempuan 2, 8. Lagi asal masalah 8. Lelaki 2, 1. Okey. Begitulah seterusnya. Okey. Yang ada pecahan ini ya. Ingat kalau ada pecahan nombor ini, cari-cari je, itulah kaedah. Okey. Tapi perlu diingat, dalam kita mencari asal masalah, ulama dah garis sebagai panduan. Asal masalah apabila ada pecahan nombor ini, hanya 7 saja asal masalah yang boleh terbit. 7 saja. Yang pertama 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu je nombor yang akan keluar mencari asal masalah pada peringkat ini. Nombor 24 nombor terbesar. Okey. Jadi kita boleh check and balance, kita cari. Oh, asal masalah 18. Awal-awal salah. Ulama tak sebut. Ulama kata 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Tiba-tiba kita cari, oh asal masalahnya 18. Konok kita kira ni bol perkataan 18. Awal-awal dah salah, kerana tak ada
asal masalah dalam dunia pembahagian faraid 18. Okey, tapi itulah faraid lah masalah mana pun tak ada 18 asal masalah. Kalau ada pecahan, kalau tak ada pecahan mungkin boleh berlaku anak lelaki ada 10 orang. Okey kan, dah 20 asal masalah. Ustaz kata asal masalah tak ada nombor 20. Itu tak ada pecahan, yang ada pecahan. Okey, pecahan-pecahan itu boleh berlaku lah. 7 boleh berlaku apa ni? 6 boleh berlaku pertambahan 3 kali kepada 4 kali kepada 7, 8, 9, 10. 12 kepada 3 kali, 13, 15, 17, 24 berlaku sekali iaitu kepada 27. Itu je. Yang lain tak akan keluar nombor lain. Okey? Kan? Bagi asobah tadi saya ulang balik yang Ustaz dah cerita tadi, asobah tadi bermula dengan anak lelaki, cucu lelaki, bapa, datuk, kan? Saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak lelaki pada saudara lelaki seibu sebapa, anak lelaki pada saudara lelaki sebapa, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa sebapa, anak lelaki pada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa sebapa. Ikut urutan tu selesai juga. Ada anak lelaki orang di bawahnya semua tak dapat angka pusaka kecuali bapa kena bapa juga asal bapa. Tak ada anak lelaki, tengok cucu ada tak? Cucu ada. Semua di bawah tu tak dapat. Tak payah tanyalah yang mana layak dapat ni. Sampai kat cucu, bapa dapat. Sebab bapa bukan asobah saja, yang asal guru juga. Sampai kat bapa, semua bawah bapa dapat. Mudah ikut urutan. Sampai kat datuk, datuk lain sikit kilah ulama tentang itu. Sampai kat saudara lelaki seibu sebapa, semua bawah dia dapat. Dapat saudara lelaki sebapa, semua bawah dia dapat. Mudah. Jadi kita ikut hierarki di sini. Ayat Datuk kita asobah bin nafsi dan apa ya? Satu saudara kita, itu cara mudah. Okey? Senang. Cara mudah. Kalau ada anak lelaki kepada bapa saudara sebelah seibu sebapa ni, tiba-tiba ada saudara, kita ikut urutan tu kan mudah kan? Okey, kan mudahnya nak ingat tu payahlah kan. Yang mula-mula sekali anak lelaki, cucu lelaki. Yang ada lagi tu wa'in sabula wa tawa'in nazala hingga ke bawah dia. Okey, maknanya kalau cicit lelaki, cucu lelaki, tapi kita pesi asah kat cucu je. Okey? Kalau ada tak ada cucu tengok cicit. Kalau tak ada cicit tengok cuik, miu, piu. Itu dia lah. Kita tengok semua tu. Bawah-bawah tak apa. Okey, tapi kita berhenti kat cucu lah asas. Okey, anak lelaki, cucu lelaki. Bapa, datuk. Okey? Lepas tu pergi pada saudara lelaki seibu sebapa. Tak ada. Saudara lelaki sebapa. Tak ada. Anak kepada saudara lelaki seibu sebapa ada tak? Ada. Ya. Tak ada juga. Pergi anak ini tak ada. Tak ada juga. Pindah balik kepada cucu belah sini. Pindah balik cucu. Dia main zigzag situ. Itu kalau lebih detail lah. Tapi basic kita berhenti kat anak saudara. Ya, dia cucu saudara belah sini pula. Dia zigzag tu. Dia tak boleh lepas hari turun. Tak boleh. Dia tak macam cucu. Anak turun pada cucu cicit tak? Dia tak. Saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa. Dia tak pergi, tak ada saudara lelaki seibu sebapa tu anak dia dah. Dia tengok yang ini. Dia zigzag. Okey? Okey, itulah basic kira. Kita dah ada masa 5 minit. Saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya kalau ada soalan. Okey, silakan. Macam adik-adik maksudnya dia 4 lelaki. Ya. So dia pilih yang dia rasa ada maksud susah lah. So dalam ada adik-adik perempuan susah tu, anak kita ada bagi RM10,000. Ada tak habis bayaran kita? Macam mak saya tak dapat. Katanya mak saya senang. Okay, dan malam tu ada betul lah, maknanya ada hasil. Jadi nama sampai sekarang masih tak suka. Dah 21 tahun. Hasil dia ambil yang masalahnya macam mak saya mula-mula macam tak susah. Tapi lama-lama dia jadi makan hati lah. Itu macam mana nak buat? Okey, yang pertama kena bawa berbincang tu paling tidak bagi tahu orang lain tu apa. Bayangkan yang pegang gerang tanah itu siapa? Pak saudara lah. Pak saudara yang pegang nama siapa di gerang tanah tu? Bayangkan kalau pak saudara tu mati, pergilah pakai jubah, marah, buka, baca. Bayangkan kalau dia mati, bagaimana tanah itu terjadi?
tetap dianggap harta si mati yang asal, bukan harta dia kerana nama di geran tanah adalah nama si mati yang asal. Senang dah awak palung. Kalau palung buat ada nikah panjang sikit panggil tu palungnya. Awak gini no kan. Loh, mana beritahu orang itulah itu dari sudut kesukaran selepas itu. Kerana dia tidak akan kekal kalau dia meninggal, anak-anak dia tak boleh tuntut ikut harta pusaka pak dia kerana nama masih lagi nama orang lain asal atuk dia. Maka dia akan beri kepada waris di balik. Jika diberi kepada waris di balik, waris ni kena pertahankan bahagian dia, bayar tak habis kena bayar semua baru boleh selesai tanah. Akhirnya begitulah. Tetapi kalau boleh biarlah selesai masa hidup, tanah itu terus begitu kau nama kemudian selepas tu boleh, tapi pakluk tu kena bayar lah, dan bayar mengikut nilai tanah yang dinilai dan bahagian mengikut pembahagian nilai tanah itu. Kalau ibu dapat 10 lah, kalau minta kurang berunding ni lah. Okay, jangan beri tanpa runding. Hangga senang tidak ada istilah senang atau susah dalam pembahagian pusaka. Sebab itu penting perbincangan untuk melihat sosioekonomi di kalangan keluarga waris itu selepas tahun. Okay, maksudnya yang ini keluarga senang, keluarga susah. Banyak tahu banyak. Abang ni jutawan, adik ni karyawan, adik ini yang jaga haiwan contoh. Tapi pusaka sama je belaka. Abang lu kata, nampak sama. Oh, inilah hebatnya Islam, tak beza-beza anak dia kata. Kalau lelaki dapat sama, kalau perempuan dapat sama. Tapi tak apalah, abang dah banyak duit, ambil kadir lah bahagian abang, tak ada masalah. Bukannya kekayaan itu menyebabkan kita nak ambil bahagian lain, itu beza. Dia tanya dia lah, awak senang tak apalah, awak susah ambil je lah. Ada masalah yang itu. Itu saya kata tadi, kita cari orang yang disegani oleh maklum itu. Kita sendiri memang tak payahlah Pak Ikan yang angkat anak. Ustaz minta tolong dia bercakap sikit. Yang cakap dari segi faraid begitulah. Tetapi dari segi pentadbiran, undang-undang cukup sukar apabila dia meninggal. Tadi kita tanya, Pak Long ada anak-anak tak? Pak Long ada anak-anak. Habis Pak Long sayang tak anak-anak sayang? Habis ada Pak Long nak tolongkan anak tak lepas mati? Memanglah. Jadi kalau begini tak akan terhubung Pak Long. Okay? Kan? Letih je Pak Long usaha kebun dan sebagainya, tumbuh durian, mangga, dopong dan sebagainya. Tiba-tiba anak nak ambil rasa, terpaksa mahkamah tangguh. Waris lain boleh caveat tanah itu untuk diurusnya. Okay? Kerana hak dia masih ada di atas tanah itu dan mati yang asal. Itu dari segi undang-undang. Pusaka kita tak beritahu halal haram lagi ni. Cuma nak bagi tahu cara lembut. Kalau kita beritahu haram, kan awak kat dia lah. Kamu ni haram saja. Kalau bawa balik masih gigi haram. Tak susah. Itu maksudnya. Cara lembut lah. Walaupun itu tak betul, kita tahu kan apa yang terpilah dan sebagainya. Akhirnya kita maafkanlah dia kan? Itu yang terbaik. Tapi akhirnya biarlah kita pendapat. Okay? Saya lebih suka kalau ada berhubung. Contoh si mati ini meninggalkan ibu yang meninggal, isteri yang meninggal, atau perempuan yang meninggal, ada barang kemas. Kita buat contoh barang kemas. Okay? Contoh barang kemas. Wanita lah. Kebiasaannya lelaki kalau ada simpan tak pakai, tak boleh pakai. Tapi boleh memiliki lah itu. Okay? Tak boleh memakan. Kan? Dia kata lelaki tak boleh ada emas. Boleh ada emas, tak boleh pakai emas. Beza tu. Okay? Emas boleh nak simpan banyak mana, ambil dinar emas. Okay? Pakai tak boleh. Okey, perempuan tak masalah. Okey. Mak dia meninggal, ada anak perempuan 3 orang, anak lelaki 2 orang, 5 orang anak, cucu-cucu ramai, menantu ramai ni. Okey, kan? 3 perempuan ni nak, saya naklah rantai mak ni, rantai emas apa ni 9999. Bukan 916. Kan rantai biasa awak emas 999 lebih lembut sikit, bilang tangan 916 keras sikit. Kan? Contohlah. Okey, kan Kelantan tahu lah ni. Kan, kakak kata saya pun nak. Adik perempuan kata saya pun nak. Yang lelaki kata saya tak nak pun, kakak ambil lah. Selesai seorang. Okey, yang bergaduh tinggal 2 orang, 3 orang lagi. Yang perempuan saya pun nak juga. Mana baru saya pinjam, sebelum mak meninggal saya dah pinjam 2 kali pergi makan kenduri, mak bagi. Kan buat endan orang. Kan anak lelaki tak nak, kita selesai 2 lelaki. Maka bincang hanya 3 beradik perempuan. Okey, sekarang ni apa kita tak nak, adik yang lelaki ni pun tak nak, kita 3 berbincang seutas rantai. Sekarang ni cara paling mudah,
siapa nak rantai ni letak harga berapa dia nak. Saya sanggup bayar 3,000. Okey. Yang ni kata saya sanggup bayar 3,500. Kan beda. Okey. Kan saya sanggup bayar 4,000. Tak apa berani lagi? Tak ada. Beri yang pada 4,000, yang lain dapat dalam bentuk wang yang lebih banyak, puas hati. Yang dapat barang dia puas hati, barang duduk di tangan. Okey. Jelas. Ini dah kita nak bagi yang paling murah. Marahlah kawan tu. Okey, dia tak puas hati kan? Kan kalau setuju dengan 3,000, masing-masing dapat 1,000, yang dia dapat 1,000, yang dapat 3 akan bayar. Dia tak payah bayar lah untuk dia. Dia 1,000 juga. Dia tak payah. Tapi kalau 4,000 bahagi 3, berapa yang dia dapat? Lebih banyak sikit. Puas hati aku jual. Kan puas hati. Jadi puas hati aku pun dapat. Nah, contoh. Itu kaedah kalau berebut. Kayak dekat lah ya. Itu cara yang paling mudah barang kemas. Kalau masih tak boleh nak bertolak ansur, cara terbaik begitu angkat rantai. Okey. Saya dah pergi tanya kat kedai tadi, kat kedai emas, saya bayar dia RM10 timbang berapa jumlah nilai dan sebagainya. Barang kedai emas kata RM5,000. Siapa sanggup beli RM5,000? Contoh. Harga pasaran tu ni. Kan saya nak. Okey. Siapa yang letak lebih pada RM5,000 ni dapat. Kalau saya nak RM5,500, RM6,000. Jangan kurang dari RM5,000, baik jual kat kedai. Kan, barang yang tak dapat kata baik aku jual kat kedai. Itu maksudnya. Barang yang dapat puas hati kan orang dapat lebih. Yang dapat pula puas hati barang duduk pada dia. Masing-masing lebih berpuas hati daripada terus ambil tinggal. Okey, boleh. Okey lagi. Ya. Ya. Dengan anak lelaki. Ya. Ya. Habis je balik mana? Dia gini, okey. Berbincang masa hidup tu, ibu berbincang macam mana bentuk. Itu dulu. Ibu kata barang kemah ni ambil, barang kemah ni ambil, barang kemah ni ambil. Nah, pakailah, ambil lah. Ibu kata, kan, dia bagi dah selesai, pakai. Boleh tak mak nak pinjam dulu, nak pakai sementara mak hidup? Kita pun bagi balik, mak pinjam dah tu, kita dah mak pula pinjam ke? Kita mati yang tak jadi pusaka. Dah, barang kemas itu banyak tanah-tanah yang berikan nak. Boleh tak ayah nak duduk dulu rumah ni? Dah ayah dah serah kepada kamu ni. Ayah beri dah masa hidup, boleh tak? Tanyalah anak terima, boleh, ayah duduk je lah. Kat rumah itu tidak jadi pusaka dah, kerana dah beri kepada anak. Ayah hanya duduk. Tengok anak nak jual, ayah boleh tarik balik sebab hibah boleh tarik balik. La yahillu ahadukum an yu'ti atiyatan summa yarji' illa al-wali li waladihi aw kama. Tidak halal seorang itu apabila beri harta ke orang lain minta balik kecuali ayah kepada anak. Ayah kepada anak, ulama pun buat tafsiran, termasuk ibu, termasuk datuk, termasuk nenek. Isteri tak boleh. Isteri tak boleh. Okey, sebab isteri adalah putus hubungan. Anak tak. Okey, isteri maksudnya suami dah beri pada isteri, nak minta balik buruk dengan siku lutut dan sebagainya. Sebab itu hati-hati. Akan gelak dinner dan sebagainya. Beri dah tak boleh minta balik lelaki. Yang banyaknya dia kata awak tak nak beri nusyus tau. Itu yang dia hukum, tak kena hukum. Okay? Itu yang masalah itu kan. Itu suami pun tak tahu juga kan. Isteri pun mungkin tahu tapi rasa mungkin begitu dihukumkan. Ini yang penting. Okey, ada apa lagi nak tanya saya? Kalau apa yang kes ni, Ya. tinggalnya sebab apa? Ayah, Si isteri ibu dia dah tinggal lama dah. ibu ke okey. Masa suami isteri lah. Suami isteri yang mati je suami ni. Suami lah. Isteri lama dah mati. Dah lama dah. Okey, dulu pada dia. Selesai lah. Okey. So sekarang ni dia tinggalkan 5 orang anak. Ya. Berapa lelaki, berapa perempuan? Perempuan satu 4 lelaki. perempuan, 1 lelaki. Okey. Kemudian dia meninggalkan 4 buah rumah. 4 buah rumah Ya. yang disewa lah. Dia buat sewa. Dia buat sewa lah. Okey. Dan Mak ayah dia tak ada ni. Mak ayah kepada suami tak ada. Atuk kepada Tak ada. ada. Okey, semua kakak ada. Maksudnya kes ni je lah. Ya. Okey, so Untuk apa- 1 lelaki, 4 perempuan. Bagi perempuan. So sekarang ni yang si lelaki ni dia mengadu lah. Dia mengadu, dia kata waktu sakit ada daripada perempuan seorang pun tak menjaga ayah. Ya. Okay, so maksudnya dia macam emosi lah. Dia cakap apa-apa ni. Dia
Dia kata lepas meninggal tu terus adik-beradik perempuan ni terjam untuk dapatkan harta. Okay, so dia punya soalan dia sekarang ni, geran-geran dia semua dipegang oleh anak lelaki ni. Okay, so anak lelaki dia kata tak kisah, dia kata aku boleh bagi semua lah, bagian kau semua. Cuma dia gerak dengan sikap dia punya adik perempuan je lah. So soalan dia sekarang ni, anak lelaki tu mengambil upah lah, macam ambil sewa tu. Halal ke haram? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia nak uruskan harta yang tertinggal? Okey. Saya estimate lebih beritahu. Okey. 5 orang ini semuanya balik dapat akal waras dan apa ni cukup umur belaka, tidak ada isin-isinnya. Okey. Macam-macam sekarang ni banyak isin kan. Macam-macam tekanan itu, tekanan ini kan nyanyok lah. Mungkin boleh berlaku, tak boleh pakai. Okey, apabila dah waras mudah. Okey. Yang pertama, kena cerita kepada anak lelaki, itulah tanggungjawab anak lelaki kepada bapa. Sebab menjaga bapa, menjaga ibu adalah anak lelaki, bukan anak perempuan. Itu satu. Kena jawab kat dia, itu hukum. Kamu tak boleh bangkit kalau kamu tak jaga. Suruh adik jaga, kamu bersalah, berdosa, bukan berdosa. Sekali nak tanya harta saja. Kalau dah diandaikan yang jaga anak perempuan, kamu biar, maka lelaki yang berdosa di situ. Kita hanya tanya harta je. Sekarang ini tanggungjawab dia kepada ibu atau bapa dia sudah tertunai, maka dia tidak boleh mengungkit kerana itu tanggungjawab. Seorang itu tanggung anak isteri, dia tak boleh beratlah saya tanggung awak ni, cerailah senang, tak boleh. Mudah-mudah begitu. Dah memang tanggungjawab dia. Cari nafkah dan sebagainya, tebang kayu lah walaupun kepuk tu lah. Nak bagi tahu anak tanggungjawab itu dulu. Memang tanggungjawab anak lelaki, maka tidak berbangkit hal anak perempuan tidak jaga. Sebab anak perempuan terpaksa ataupun wajib taat kepada suami dia. Kalau suami dia tak pergi, tak boleh pergi lah. Okay? Mungkin suami dia tak boleh pergi, maka kalau dia pergi juga dia dahaka pada suami, dia tak dahaka pada ayah. Kalau tak pergi sebab sekarang ini dia dah di bawah suami, sebab ayah dia sudah lepas dah dia kepada orang lain. Ketika akad nikah lah. Nak menangis lagi kakak nikah dah lepas pada orang lain, tegak habis tanggungjawab. Allah. Itulah tiba-tiba tak kita nak ambil balik dia, mana boleh tanggungjawab dengan orang sana. Itu maksudnya. Tetapi suami atau lelaki berkenaan tidak perlu tanya isteri pun nak jaga ayah. Dan ayah pun merupakan tanggungjawab. Itu satu. Barulah kita soal harta. Habis begitu dah tak apalah perempuan dapat sikit, dia dapat dah 2 bahagian. Dia tak dapat banyak. Dia dapat 2 bahagian daripada perempuan. Katakanlah harta berkenaan ada 6 juta, dia ada 4 lelaki perempuan, 1 lelaki, maka jadi 6 masalah-masalah. 6 juta bahagi 6, 1 juta, maka perempuan dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dia 2 juta. Dah lebih lah pun. Lainlah dia dapat kurang atau sama banyak, nak sabar nak bangkit kan. Itulah maksudnya. Oleh itu, kalau sekiranya dia menggunakan, memakan hasil-hasil yang ada tanpa reda 4 orang lagi, maka dia dianggap makan harta tak betul, kena cari yang minta maaf lah. Sebab hak orang. Okay? Sebab itu saya tanya balik tak gitu kan, tanya saya mohon maaf lah kan adik-adik, saya abang minta maaf lah. Mak macam mana kan, terpengaruh dengan suasana dan sebagainya. Adik pun tak pandai kan, tengok-tengok ayah. Sekarang ni abang dah termakan, terniaga, nak kena ganti ke nak halal ni. Senang, adik-adik akan tersentuh. Sebab itu saya bagi yang derhaka tu utamanya anak. Orang tanya anak derhaka dapat tak satu tak dapat. Sama tak dengan anak yang tak derhaka, ia sama. Kerana Allah sudah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang akhir, ayat yang sebelah, ayat akhir yang pula itu abaukum wa abnaukum la tad'una ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Sebenarnya tak tahu siapa di kalangan pak-pak kamu ni, anak-anak kamu ni mana lebih memberi manfaat kepada kamu. Memberi manfaat bukan semasa hidup saja, selepas dia meninggal dunia. Okay? Tak tahu, mungkin yang jahat pada masa ini itulah ulang alik kepukul, yang baik pada masa ini itu dia ikut bini dia je. Tak pergi pun kepukul. Itu duk marah, aku pergi juga derhaka. Maka nak pergi pada anak derhaka, tazkirah jangan pergi terus. Adik sekejap, sebelum suruh harta ni abang, lihatlah
Kan begitu ayah sayangnya harta kepada kita semua ni, sayang semua kepada kita. Ayah tak beri pun khabar walaupun abang jaga ayah. Kalau ayah beri khabar masa hidup, habis tak dapat pun. Sekarang ni kita bahagi pusaka. Tengoklah harta ayah tinggal dapat sama banyak. Harap-harap lepas ni doalah untuk ayah, jarahlah untuk ayah. Kerana harta ini memberi manfaat kepada kamu. Beritahu kan, nak ambil lagi dah. Malah. Dia tak akan sedar. Dah lepas tu, ayah nak sedar lah. Itu maksudnya, sentuh dia dulu. Ini kita tak beri dalam keadaan mencak nak harta sangat duit nak. Ni ambil pergi jauh. Jangan tegur lagi abang. Beri pula amarah. Payahlah kawan tu lah. Kita beri sentuh dia dulu. Kan duit yang ayah tinggal tetap dapat. Begitulah Islam jaga hubungan ke anak dan bapa. Mungkin pada masa ayah tak ada, adik tinggalkan ayah dan sebagainya. Tapi apabila ayah tak ada, hadiahkan kepada ayah. InsyaAllah di sana ayah meringankan. Mungkin. Dan dah tu lah nak buat apa ni. Dah ayah dah tak ada, maka banyaklah berdoa untuk dia. Tapi beri harta dah kamu, dia buat lari. Itu sentuh. Harta beri. Barulah dia terasa. Sebab itu saya tak gemar kata beri dan kadang memecah nak sama pun. Harta nak, ayah tak nak. Itu masalah. Tak kenalah. Sedangkan hak dia ada. Kita mengambil hak orang tidak boleh. Walaupun orang itu tak jaga. Kan? Cara mudahnya. Sebelah jiran kita itu non-Muslim Cina sebelah rumah kan. Tanam pokok pau, pokok membelah mangga, kita ambil begitu tanpa beritahu dia, boleh tak? Bukan Islam tu adik kita. Tak maksud saya. Adik kita dah lah Islam, cuma jangka je kita ambil juga hak dia. Boleh ke? Begitulah. Yang bukan Islam pun kita tak boleh ambil hak dia, walaupun dia tu tak kenal, cakap Melayu tak kerti dan sebagainya. Apatah lagi adik kita. Faham tak maksud saya? Kita cari waktu lain lah untuk kita tu kan. Kali kau dengan kursus motivasi cepet. Itu maksudnya. Okey, ada apa lagi last? Okey, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih. Nampak ni kurang berasak. Lepas tu saya tak nak tekan macam doktor dia lagi kira dia dah berasak. Kan baru nak berhenti kan. Kan dah berbunyi dah kalau kriuk elektrik itu. Kan usah ke apa ke dah. Dia tiba-tiba dedah pula. Sebab itu saya bagi ringan saja dulu. Lepas tu kita bincangkan ke usia macam mana sesuai lagi nak buat lanjutan, kita akan berbincang. Itu maksud saya. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Sepanjang satu hari kau tak boleh pun boleh dah sikit. Alhamdulillah. Ada dah sikit. Rasa pusaka tu dah nampak dah sikit-sikit. Alhamdulillah. Bagi yang dah ada mungkin lebih mendalam lagi dan sebagainya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sabar setia menunggu sampai ke petang dan nampak semuanya bersemangat, utamanya wanita lelaki kebas. Kita semua ada harta, mungkin kita nak ambil harta. Okey. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika tersalah bahasa, tersilap kata, menyentuh hati masing-masing. Kemudian apa ni, nota tu boleh ambil lah, saya halalkan, tak ada masalah. Yang orang kata boleh, macam tak payah telefon pun saya Ustaz, saya nak guna tak payah tu pakai. Okey, saya halal. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dari ceramah yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Zamrul Muda yang